dan selamat sejahtera murid-murid. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Jihannya tahun 3. Apa khabar semua? Cikgu Jihan mendoakan semua dalam keadaan sihat, berada di rumah bersama ahli keluarga. Baiklah, sudah bersedia untuk belajar hari ini murid-murid? Cikgu Jihan teruskan ya. Baiklah, kita belajar hari ini apa? Kita belajar ini unit 1, kekeluargaan. Tajuk keluarga cerdas. Okey. Baiklah, kita teruskan untuk pelajaran kita hari ini. Tentu tak sabar lagi kan? Okey, Cikgu Uji tahu murid-murid tak dapat lagi buku teks. Tapi tak apa, kita belajar secara dalam talian. Baiklah, hari ini apa yang murid-murid akan belajar iaitu standard pembelajaran 1.1.1 mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat ayat tunggal. Baiklah murid, tentu dah belajar tahun lepas masih belajar dulu ayat tunggal. Tapi hari ini kita mantapkan lagi dan kita perbaiki lagi penguasaan kita tentang ayat tunggal. Baiklah, apabila murid-murid dapat buku teks, muka surat 1, murid-murid dikendaki bercerita berdasarkan gambar. Dalam muka surat 1 ni murid-murid ada 3 gambar, 3 keping gambar yang diberikan. Baiklah, tema 1 iaitu kekeluargaan. Okey, yang kita boleh dapati murid-murid dalam gambar ini, aktiviti yang kita lakukan bersama ahli keluarga kita. Iaitu aktiviti pertama ialah bersenam. Waktu PKP ni kita tak bolehlah bersenam di taman permainan ataupun di tapak rekreasi yang berada di tempat kita, tempat tinggal kita ya. Kalau di Keluang ni ada ramai orang pergi bersenam di taman rekreasi Gunung Lambat dan juga di Taman Tasik. Di Tasik Keluang Tasik Putih Keluang, kerana situ ada tapak untuk melakukan aktiviti senaman. Baiklah, mengapa kita mesti lakukan bersenaman ini bersama ahli keluarga kita? Soalnya kita kalau bukan PKP, kita akan pergi bersenam bersama ahli keluarga kita selepas melakukan ibadat solat subuh, ataupun kalau yang bukan berbangsa Islam, mereka akan selepas mereka melakukan mengikut kepercayaan agama masing-masing, akan keluar untuk melakukan aktiviti senaman di tapak permainan ataupun di taman rekreasi. Tapi waktu PKP ni kita semua kena berada di dalam rumah supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Jadi kita lakukanlah aktiviti bersenam di rumah sekurang-kurangnya 10 hingga 30 minit dengan melakukan aktiviti bersenam ni. Kenapa kita mesti bersenam bersama ahli keluarga kita pada hujung minggu supaya kita dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Selalunya bila kalau tak bukan waktu PKP ni, kita akan melakukan aktiviti masing-masing. Ayah pergi kerja, ibu pergi kerja, kita pergi sekolah. Jadi bila balik rumah kan kita nak pergi tuition, kita nak pergi kelas mengaji. Jadi kita tak dapat bersama ahli keluarga kita tu dengan kualiti masa yang sangat berfaedah, yang baik. Jadi hujung minggu kita selalu pergi bersama keluarga untuk melakukan aktiviti senaman di taman rekreasi. Tapi waktu PKP ni semua kena berada di rumah. Dan kita belajar bersama ibu ayah, kita melakukan senaman, kita melakukan aktiviti bersama ibu, bapa dan ahli keluarga kita supaya kita dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dan selain daripada itu, bersenam ni juga kita dapatkan badan kita lebih cergas, dan bila badan kita cergas, otak kita cerdas. Okay. Yang kedua, aktiviti membeli belah bersama ahli keluarga. Jadi sekarang ni kita tak bolehlah pergi melakukan aktiviti membeli belah, pergi ke pusat-pusat membeli belah ataupun kedai runcit, menemani ibu ayah pergi beli pakaian, ataupun apa-apa aktiviti membeli belah kita tak boleh lakukan bersama-sama. Hanya 2 orang saja yang boleh keluar dari rumah untuk melakukan aktiviti membeli barang keperluan di rumah. Tapi kita masih lagi boleh melakukan aktiviti membeli belah bersama ahli keluarga kita dengan melalui dalam talian. Di Shopee tu kita bincang sama-sama apa yang kita nak beli. Jadi di situ kita dapat tahu apa kesukaan abang kita, kakak kita, ibu kita, ayah kita, dan kita tahu apa barang keperluan di rumah yang perlu kita isi bila kehabisan. Jadi
Ini dapatlah kita bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran bila kita melakukan aktiviti membeli belah bersama ahli keluarga. Yang ketiga ialah hari keluarga. Aktiviti hari keluarga. Cikgu Ji dapati ramai keluarga yang melakukan hari keluarga ni setiap tahun berkumpul semua sanak saudara, Pak Usu, Mak Usu, Mak Andak, Pak Andak, Pak Long, Mak Long Pak Ngah semua, sepupu-sepupu kita, cucu-cucu, saudara semua berkumpul pada hari keluarga tersebut. Keluarga kita yang kecil tadi hanya di dalam rumah dan bersama ibu ayah, abang kakak kita bila ada hari keluarga kita jumpa keluarga besar kita. Jadi dalam aktiviti hari keluarga ini kita dapat mengeratkan lagi, mengukuhkan lagi hubungan kekeluargaan keluarga kita dan juga kita dapat mengeratkan lagi hubungan persaudaraan dan kita juga boleh melakukan aktiviti ini bersama-sama. Kita dapat mewujudkan suasana kerjasama dalam kumpulan. Itulah dia aktiviti yang kita lakukan bersama ahli keluarga kita. Jadi murid-murid nanti bolehlah bercerita dengan ibu dan ayah, dengan kakak dan abang apa aktiviti yang kita lakukan. Berdasarkan gambar ini, 3 keping gambar ini awak boleh ceritakan bersama ahli keluarga awak dengan ibu dan ayah, kakak, abang Okey, kita terus pergi kepada gambar kedua. Ini yang kita akan belajar hari ini ya murid-murid, iaitu muka surat kedua dalam buku teks bahasa Melayu tahun 3 unit 1 keluarga cerdas. Hari ini kita mendengar dan kita bertutur. Okey, tajuknya ialah Suria Pagi. Suria. Suria ni ada nama orang juga. Kawan kita nama Suria, cikgu kita nama Suria. Tapi ni Suria Pagi. Suria Pagi, Suria ni maksudnya di sini ialah matahari. Selain matahari kita sebut juga Suria. Jadi Suria Pagi ataupun matahari pagi. Okay, kita baca sama-sama. Tajuk hari ini ialah Suria Pagi. Murid-murid dikendaki baca bersama dengan Cikgu Ji ataupun mendengar Cikgu Ji membaca. Ataupun kita sama-sama bacalah lagi baik. Nabila sekeluarga beriadah di Taman Botanikal Air Keruh Melaka. Nabila bercakap dengan ibu dia. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini. Ramai juga yang datang bersenam. Ibu dia cakap apa? Betul Nabila, kita sangat bertuah. Pagi ini cuaca cerah. Matahari bersinar terang. Amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan dan mencerdaskan badan kita. Ini ibu kata kepada Nabila. Nabila jawab apa? Oh begitu. Dan kita baca pula perbualan antara kulit lelaki ni dengan ayahnya. Mengapakah kita digalakkan bersenam pada waktu pagi, ayah? Dia bertanya pada ayah dia. Ayah dia jawab apa? Cahaya matahari pada waktu pagi mengandungi vitamin D. Vitamin D menguatkan tulang kita dan melawan pelbagai jenis penyakit. Itu sebabnya kita kena bersenam pada waktu pagi murid-murid. Supaya kita dapat vitamin D. Apa kegunaan vitamin D ni? Dalam tubuh kita, menguatkan tulang kita dan dapat melawan pelbagai penyakit. Itu dia. Jadi, dalam petikan ini murid-murid dah faham kan? Petikan ini. Dan kita dah baca bersama-sama tadi. Murid-murid akan dapati ada ayat yang bercetak berwarna merah. Ayat pertama. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Ayat bercetak berwarna merah yang kedua. Saya suka bersenam di sini. Ayat bercetak yang ketiga, berwarna merah. Ketiga, kita sangat bertuah. Ayat keempat, pagi ini cuaca cerah. Dan ayat kelima, matahari bersinar terang. Murid-murid tahu tak? Ayat yang bercetak merah ni kenapa dicetak merah ni? Suka-suka dia kena bercetak merah ni. Ayat yang bercetak berwarna merah ini ialah ayat tunggal. Yang kita baca tadi, yang bercetak warna merah ni ayat tunggal. Cikgu Ji nak tanya murid-murid. Murid-murid ingat lagi tak ayat tunggal ya?
Kalau tak ingat, ataupun yang ada yang dah ingat-ingat lupa tu, baiklah kita mantapkan penguasaan kita tentang ayat tunggal. Yuk, kita tengok seterusnya. Cikgu terangkan apakah itu ayat tunggal. Okay. Tengok paparan ni dulu. Ayat tunggal. Dengar cikgu Uji baca pertama. Cikgu Uji baca dan cikgu Uji terangkan. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat sahaja yang murid, yang terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kedua, ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah ataupun ayat selapin. Ketiga, subjek ditulis sebelum predikat. Maksudnya subjek dulu barulah predikat. Keempat, ayat tunggal terbina sama ada ayat penyata. Ayat penyata ni ayat yang menerangkan tentang sesuatu tapi ditulis dengan ayat tunggal saja, iaitu ayat selapis saja yang mudah saja, ayat penyata. Ayat tanya mesti ada tanda soal tapi ayat tanya yang kita bina mestilah ayat tu tunggal. Ayat perintah, ayat suruhan, ayat permintaan, dan ayat larangan, itu ialah ayat perintah. Dan ayat seruan ni mesti murid tahu ada tanda seru. Jadi ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat-ayat yang kita nyatakan ini tadi. Okey, seterusnya kita tengok. Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal. Subjek dan juga ada predikat. Subjek, kita tengok ayat nombor 1. Nama adik siapa? Nama adik ni subjek. Siapa ni predikat. Kedua, ayah sedang memotong rumput. Ayah ni subjek. Ayah tu ialah subjek. Sementara sedang memotong rumput tu ialah predikat. Kucing-kucing itu mengiau kerana lapar. Kucing-kucing tu subjek. Itu mengiau kerana lapar ialah predikat. Subjek dalam ayat tunggal. A, frasa nama sebagai subjek. Contoh ayat pertama. Safia, anak kesayangan keluarganya. Safia ni ialah frasa nama. Safia ni ialah subjek. Kedua, basikal itu baru dibelinya semalam. Basikal ni ialah subjek. Jadi basikal itu baru dibelinya semalam. Itu ialah ayat tu tunggal. Ketiga, sekolah itu sangat jauh. Sekolah ini ialah subjek. Sekolah ini ialah frasa nama dalam ayat tunggal ini. Sekolah itu sangat jauh. Seterusnya, B, kata ganti nama diri sebagai subjek. Contoh ayat beliau. Nombor 1, ayah saya. Kedua, dia anak Encik Jamaluddin. Ketiga, saya suka makan ayam goreng. C, kata kerja sebagai subjek. Contoh ayat berlari dapat mengeluarkan peluh. Berlari itu kata kerja. Kedua, berkebun, aktiviti berfaedah. Berkebun itu kata kerja. Ketiga, makan makanan bersih. Makan itu ialah kata kerja. Ini dia kata kerja sebagai subjek. Seterusnya, lihat paparan kata adjektif sebagai subjek. Contoh ayat pertama, merah warna kesukaan ibu. Merah ini ialah kata adjektif yang digunakan sebagai subjek dalam ayat tunggal ini. Kedua, harum. Harum bau bunga mawar itu. Harum ni kata adjektif ya murid-murid. Dalam kata adjektif kepada bau, harum. Yang kata adjektif bau yang lain selain harum, busuk, hanyir, itu baulah untuk kata adjektif. Jadi harum bau bunga mawar itu. Jadi harum kata adjektif sebagai subjek dalam ayat tunggal ini. Ketiga, sombong budak perempuan itu. Sombong ini kata adjektif yang digunakan sebagai subjek dalam ayat tunggal ini. Sombong ini ialah kelakuan, perangai, kata adjektif, kelakuan, sikap, sombong, baik hati, peramah, itu untuk kata adjektif sikap. Jadi sombong budak perempuan itu kata adjektif, sombong. Okey, jadi harap murid faham kata adjektif sebagai subjek.
predikat. Subjek tadi di awal ayat, predikat ni selepas subjek. Predikat dalam ayat tunggal. Kita tengok frasa nama sebagai predikat. Pertama, ayahnya pegawai bank. Jadi pegawai bank ini ialah frasa nama, kata nama, pegawai. Okey, pegawai ni kata nama. Jadi pegawai bank, ayahnya pegawai bank. Pegawai bank ini predikat dalam ayat tunggal. Ayahnya pegawai bank. Ni yang pegawai bank ni ialah predikat. Ayahnya pegawai bank, ini ialah ayat tunggal. Jadi predikat frasa nama dalam ayat tunggal ini. Kedua, abangnya Dr. Gigi. Okay, Dr. Gigi ini ialah predikat. Frasa nama digunakan sebagai predikat dalam ayat tunggal ini. Dr. Gigi. Frasa nama doktor ni ialah kata nama. Jadi Dr. Gigi jadi frasa nama. Abangnya Dr. Gigi. Ketiga, banglo itu di tepi sungai. Itu di tepi sungai ialah predikat. Frasa namanya ialah sungai. Kata namanya ialah sungai. Kata nama sungai. Jadi itu di tepi sungai frasa nama. Dalam sebagai predikat dalam ayat tunggal ini. Banglo itu di tepi sungai. Sungai ini kata nama bagi tempat. Jadi itu di tepi sungai dia jadi frasa nama. Okey, banglo itu di tepi sungai jadi ayat tunggal. Jadi predikat frasa nama sebagai predikat dalam ayat tunggal. Faham murid-murid? Seterusnya kita tengok B. Frasa kerja sebagai predikat. Pertama contoh ayat contoh ni, Iman makan nasi goreng. Makan ini ialah kata kerja. Jadi makan nasi goreng ini ialah frasa kata kerja. Frasa kerja. Frasa kata kerja atau frasa kerja. Jadi Iman makan nasi goreng ialah ayat tunggal. Jadi makan nasi goreng ini sebagai predikat kata frasa kerja. Jadi boleh. Kedua, kucing itu mengiau kelaparan. Itu mengiau kelaparan ialah predikat. Okey. Jadi frasa kerjanya itu mengiau kelaparan. Kata kerjanya mengiau. Jadi bila kita jadikan dia frasa kerja, itu mengiau kelaparan. Jadi kucing itu mengiau kelaparan, ini ialah ayat tunggal. Itu mengiau kelaparan, frasa kerja. Itu mengiau kelaparan ialah predikat. Faham murid-murid? Ketiga, Jessie menangis duitnya hilang. Menangis duitnya hilang ialah frasa kerja. Menangis duitnya hilang ini ialah predikat. Menangis itu ialah kata kerja. Menangis itu kata kerja. Menangis duitnya hilang jadi frasa kerja. Kata kerja ataupun frasa kerja. Jadi menangis duitnya hilang itu ialah predikat. Jadi Jessie menangis duitnya hilang, ini ialah ayat tu tunggal. Faham murid-murid? Seterusnya kita tengok C. Frasa adjektif sebagai predikat. Pertama, beg itu sangat berat. Berat ini ialah kata adjektif. Itu sangat berat ialah frasa adjektif. Itu sangat berat ialah predikat. Jadi frasa adjektif sebagai predikat dalam ayat tunggal, beg itu sangat berat. Kedua, kakak sungguh berani. Berani ini ialah kata adjektif. Sungguh berani ialah frasa adjektif. Sungguh berani ini ialah predikat. Jadi kakak sungguh berani ini ialah ayat tunggal. Frasa adjektif sebagai predikat. Ketiga, beliau berjalan sangat laju. Berjalan sangat laju ini ialah predikat. Laju ini ialah kata adjektif. Laju, lambat, cepat. Itu kata adjektif. Berjalan sangat laju ini ialah frasa adjektif. Ayat tunggalnya beliau berjalan sangat laju. Berjalan sangat laju ialah frasa adjektif sebagai predikat dalam ayat tunggal ini. Cikgu harap murid-murid faham. Okey, seterusnya. Frasa sendi nama sebagai predikat. Pertama, Cikgu Jihan dari sekolah. Dari sekolah ni frasa sendi nama.
Dari ni ialah sendi nama. Dari sekolah ni ialah predikat. Jadi ayat tunggalnya Cikgu Jihan dari sekolah. Kedua, abang ke sekolah dengan ibu. Ke sekolah dengan ibu ini ialah predikat. Frasa sendinya ke. Jadi ke sekolah dengan ibu. Jadi abang ke sekolah dengan ibu. Ke sekolah ni ialah frasa sendi nama. Ada sendi nama ada dekat sini. Beg itu untuk ibu. Itu untuk ibu ialah predikat. Frasa sendi namanya itu untuk ibu. Yang sendi nama ialah untuk. Jadi ayat tunggalnya beg itu untuk ibu. Nombor 2 ni, abang ke sekolah dengan ibu. Kata sendinya, sendi namanya dengan. Jadi abang ke sekolah dengan ibu. Ke sekolah dengan ibu ialah frasa sendi nama. Dan ke sekolah dengan ibu ni predikat. Ulang semula. Ini tadi nombor 2. Okey. Supaya mengulik yang keliru. Betulkan kesilapan kita tadi. Abang ke sekolah dengan ibu. Ke sekolah dengan ibu ialah frasa sendi nama. Dengan ni ialah sendi nama. Ke sekolah dengan ibu ni ialah predikat. Abang ke sekolah dengan ibu ni ialah ayat tu tunggal. Kena 3 tadi saya dah terangkan. Sekarang kita mendengar dan menyebut ayat tunggal. Aktiviti kita ni ialah mendengar dan menyebut ayat tunggal. Kita tengok ni. Terbaca semula petikan. Mendengar dan bertutur. Suria pagi. Nabila sekeluarga beriadah di taman botanikal. Air terus melata. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Ini ayat tunggal pertama. Saya suka bersenam di sini. Ayat tunggal ke-2 dalam petikan ini yang bercakap berwarna merah. Ayat tunggal yang ketiga, kita sangat bertuah. Ayat tunggal yang keempat, pagi ini cuaca cerah. Dan ayat tunggal yang kelima, matahari bersinar terang. Jadi cikgu rasa pada pendapat cikgu, tadi cikgu dah terangkan yang mana subjek, yang mana predikat dalam ayat tunggal tersebut. Jadi sekarang cikgu rasa murid-murid dah tahu mana subjek dan predikat dalam ayat 5 ayat tunggal ini. Jom kita tengok sama-sama dan kita belajar sama-sama. Pertama, ibu, tempat ini sungguh cantik. Ibu ini ialah subjek. Ibu ini ialah frasa nama. Ibu daripada kata nama. Predikatnya, tempat ini sungguh cantik. Cantik ini ialah kata adjektif. Jadi tempat ini sungguh cantik jadi frasa adjektif. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Ibu itu subjek. Predikatnya tempat ini sungguh cantik, iaitu frasa adjektif. Dan cikgu warnakan warna ungu ni ialah kata adjektif. Tempat ini sungguh cantik jadi frasa adjektif. Ayat tunggalnya, ibu, tempat ini sungguh cantik. Seterusnya, saya suka bersenam di sini. Saya suka bersenam di sini. Ayat tunggal yang ke-2. Subjeknya saya. Daripada frasa nama, kata ganti nama diri, saya. Predikatnya suka bersenam di sini. Bersenam ni ialah kata kerja. Suka bersenam di sini jadi frasa kerja. Ayat tunggalnya, saya suka bersenam di sini. Ketiga, kita sangat bertuah. Kita ni subjek. Sangat bertuah ialah frasa adjektif. Dari kata adjektif bertuah. Sangat bertuah ialah predikat. Murid-murid faham kan? Seterusnya, pagi ini cuaca cerah. Pagi ialah subjek. Predikatnya ini cuaca cerah. Cerah ini ialah kata adjektif. Bila kita jadikan dia ini cuaca cerah jadi frasa adjektif.
Okey, sebab ada kata jadi di sini, ini cuaca cerah. Pagi ini cuaca cerah. Itu ayat tu. Okay, seterusnya, matahari bersinar terang. Matahari subjek. Predikatnya bersinar terang. Terang ini ialah kata adjektif. Bersinar terang jadi frasa adjektif. Ini ialah predikat. Matahari subjek. Bila ayat tunggalnya, matahari bersinar terang. Jadi ayat tunggal ini ayat selapis dan ayat mudah. Boleh murid-murid? Okey. Jadi pada pendapat Cikgu Jib dengan penerangan tadi, murid-murid dah faham ayat tunggal. Yang mana subjek dan yang mana predikat. Jadi ada latihan Google Forms yang cikgu sertakan di bahagian description. Jadi murid-murid boleh klik Google Form ni, link ni cikgu akan berikan kepada murid-murid dan murid-murid klik dan buatlah latihan Google Form tentang ayat tunggal untuk mantapkan lagi penguasaan murid-murid. Baiklah murid-murid, Cikgu Ji nak ucapkan tahniah dan terima kasih. Dan yang belajar bersama Cikgu Ji hari ini, kita jumpa lagi pada minggu hadapan.